maka disebutkan ayat Rabbul Alamin. Okay. Disebutkan ayat Rabbul Alamin itu maknanya Allah itu Tuhan yang mentadbir sekian alam. Tuhan yang mentadbir sekian alam, maka kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam kejadian ciptaan langit dan bumi, kata Allah. Dalam kejadian langit dan bumi, kata Allah SWT, berada di bawah penguasaanku. Pengaturanku, kata Allah. Penguasaanku, pengaturanku. Dan kuasa Allah Ta'ala itu meliputi segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Termasuklah kita hamba dia. Termasuk kita ni sebagai hamba dia. Maka kita sebagai hamba Allah ni juga berada di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Ta'ala. Jadi manusia ni dia hanya boleh untuk mengagak-agak, boleh untuk menduga-duga. Maka yang menetapkan itu ialah Allah. Yang menetapkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dirawikan dari Ali bahawa kursi itu merupakan luk-luk yang panjangnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ulama bahas luk-luk itu ialah lebar. Lebar. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, jarak di antara langit pertama dengan langit kedua itu sejauh 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Jarak langit pertama dengan langit kedua, kata Nabi SAW, 700 tahun perjalanan. Maaf, 500 tahun. Ada khilaf mengatakan, ada khilaf mengatakan pula 700 tahun perjalanan. Dan ada khilaf yang lemah ataupun khilaf yang daif mengatakan 300 tahun perjalanan. 300 tahun perjalanan. Sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, bukan senang untuk sampai ke bulan. Bukan senang untuk sampai ke bulan. Walaupun teknologi manusia ni dia serba hebat, dia serba canggih, tetapi ramai para saintis nak sampai ke bulan, sebahagian besar tak tercapai. Salah satu sebab apa dia? Oksigen. Oksigen salah satu sebab. Kita naik kapal terbang, puan-puan, paling tinggi ketinggian kapal terbang daripada paras laut, paling tinggi dia boleh cecah sampai 45,000 kaki. Takkan sampai lebih. Paling tinggi 45,000, paling rendah 30,000 kaki daripada paras laut. Sebab itu dalam kapal terbang dia ada corong oksigen tu. Kalau katalah ketika mana kapal terbang tu dia terbang, menyebabkan udara dalam kapal terbang tu ada masalah, maka automatik pilot pun tekan button ataupun butang corong tu, dia jatuh. Jatuh atas kepala kita tu, kita kena tarik, kita kena pasang. Nak cerita, itu tinggi 40,000 kaki lebih kurang. Jadi menyebabkan kadang-kadang ada orang nafas dia tak boleh nak nafas dengan sempurna. Apatah lagi kadang-kadang bila kita terbang lagi tinggi, telinga kita pun nak berdesing, kata orang tu. Ya? Tak nak dengar tak boleh. Apa kata orang tua, telan air liur, apa lagi? Ya, tahan apa nama ni, macam yang cara lah. Nak bagi boleh dengar balik telinga tu. Ya? Bayangkan, itu baru 40,000 kaki daripada paras laut. Yang kita naik kapal terbang, bergegar kapal terbang masuk dalam awan. Nah, kalau orang tak kerti, dia kata apa? Kita masuk dalam langit, dia kata. Kalau masuk langit, mampu lah. Kalau masuk langit, mampu dah, mati dah kita pun. Ya? Sebab itulah, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada langit dia tu, tak ada apa nak pasak, tak ada. Hebat Allah cipta langit dia ni, puan-puan. Hebat Allah Ta'ala cipta langit ni. Ya? Hebat Allah cipta langit ni pula, tak ada pasak. Tak ada tiang. Tak ada tiang. Kalau puan-puan dongak ke atas, apa dongak sekarang?
Tak nampak apa, nampak bumbung je. Kan? Dengar juga dia. Kan? Nampak apa, nampak siling ya. Kan? Kita biasa dah hari-hari dongak ke atas tu. Tak ada satu pasak ataupun tiang yang pun nampak dekat langit, tak ada. Hebat Allah cipta. Orang mukmin dia tengok kehebatan Allah, bertambah iman. Bertambah iman dia pada Allah Ta'ala. Maka tak pernah kita dengar cerita langit jatuh ke bumi, ada? Tak ada. Punya hebat siling rumah, siling bangunan tu, engineer tu buat, sampai masa siling tu boleh jatuh ke bumi. Itu manusia buat, punya hebat. Hebatnya manusia buat kerana ada yang maha hebat yang memberi kehebatan pada dia. Maknanya yang lebih hebat telah mengatasi kehebatan makhluk tadi. Bumi ni pun ada pasak. Lain pula. Bumi ada pasak. Tu dia katakan luk-luk lebarnya tu. Bumi ni ada pasak. Mana pasak bumi? Tu. Bukit Bakau, Gunung Ganang. Dan pada Bukit Bakau, Gunung Ganang tu pula ada pokok-pokok. Tapi manusia ni pula dia lebih cerdik. Dia pergi gondolkan Bukit Bakau, Gunung Ganang. Akhirnya bumi ni goyang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah sebut dah dalam suratul Zalzalah, Allah sebut dah. Bila mana pasak bumi ni kita kacau, kita sentuh, maka bumi goyang. Maka bumi goyang. Dia tak kuat. Maka benar kata Allah Ta'ala, za'aral fasadul birri wal ba'ri bima kasabat min aidiyan nas. Zahir, nyata kerosakan muka bumi ini yang mengundang kehancuran, yang mengundang kerosakan, yang mengundang gegaran ni min aidiyan nas. Datang bertangan-tangan manusia yang tak bertanggungjawab. Nampak? Kan biasa kita dengar ayat ni puan-puan. Apa kata masyarakat, kata orang-orang, ya, bila bumi digondol, ya, bila Bukit Bakau ditarah, atau ayat dia tu, ya, di Bukit Bakau digondol, bumi ditarah dan sebagainya, maka goncanglah bumi tadi. Maka betul, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang bumi ni, goyah bumi ni puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau puan-puan lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, punca kenapa bumi ni rosak kerana kurangnya rahmat Allah itu dilimpahi. Kenapa rahmat Allah kurang dilimpahi? Selain daripada benda maksiat banyak, benda-benda haram banyak, kerosakan bumi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebab itulah puan-puan, penting rahmat ni penting. Dia kalau kita rujuk dalam tafsir para ulama-ulama salafus salih, ya, kalau kita rujuk dalam tafsir para ulama-ulama salafus salih, tuan-tuan, rahmat ni banyak makna. Ya. Rahman lain. Ya, jangan salah sebut. Di ejaan lebih kurang beza ta marbuta dengan nun. Rahman. Rahman Maha Pemurah. Nah, rahmat ni pula dia banyak makna. Antara maksud rahmat, kalau kita tengok dalam karangan Syekh Idris Al-Marbawi, rahmat itu tenang. Rahmat itu tenang. Kalau kita belajar biasa, kita kata apa? Bukan tenang tu sakinah ke Ustaz? Baik. Kalau kita belajar biasa, orang kata apa? Bukan tenang tu sakinah ke Ustaz? Jangan lupa juga dalam ilmu tajwid ada juga sakinah. Sakinah tu tenang, dalam dari sudut istilah, dari sudut lughah, sakinah itu pula ketenangan yang mengatasi ketenangan. Dalam ilmu tajwid, sakinah itu mati. Mati di sana dalam kurungan tenang. Mati tenang. Jadi kalau puan-puan nak tahu tenang tak tenang, kena mati dulu. Nak tahu tenang tak tenang, kena mati dulu puan. Lepas tu minta hidup semula lah. Kan? Nak test-test gitu kan. Tak dapat lah puan. Ya? Sebab itu dalam ilmu tajwid, tak tahu Ustaz Fatah dia uraikan ke tak, dalam ilmu tajwid, sakinah itu mati, dalam kurungan, mati itu tasawuf bahas tenang.
Dari istilah makna, sakinah itu ketenangan. Sebab tu dalam ilmu tajwid, sakinah mati, kena mati di situ diperbahasa oleh ulama dalam kurungan ialah tenang. Pernah nampak orang mati, dia bergolek? Tak ada. Orang mati dia bergolek. Dah mati bergolek. Tak ada, kembali. Dia akan tenang. Maksud tenang, diam tu. Baik. Kemudian kata Syekh Idris Al-Marbawi, rahmat di sana pula, dia kata apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Nampak? Kebahagiaan perempuan. Sebab tu puan-puan biasa dengar ayat yang berbunyi mawaddah, rahmah, sakinah. Nampak? Mawaddah, rahmah, sakinah. Dia bukan ayat untuk keluarga saja. Keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, keluarga yang sakinah. Kita biasa dengar, biasa mawaddah, rahmah, sakinah untuk keluarga saja. Sebenarnya mawaddah, rahmah, sakinah ialah jiwa. So, tasawufnya, mawaddah, rahmah, sakinah, jiwa. Sebab tu perempuan, seorang yang bahagia, seorang yang tenang, seorang yang seronok, itu datang daripada jiwa dia. Sebab itu kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan, ketenangan, sifat pemurah dan sebagainya, dia bukan diukur berdasarkan harta, kemewahan, pangkat, kedudukan, bukan. Dia diukur berdasarkan hati kita, jiwa kita, hati kita. Bahagia tak bahagia, hati, jiwa. Tenang tak tenang, hati, jiwa. Seronok tak seronok, hati, jiwa. Nampak? Berapa ramai orang yang mewah tapi tak tenang. Keluar, kelang kabut, gelisah, sana ke sini. Bila masa dia berehat? Kita kata hebat dia, kaya dia, tapi tengok keluar gelap, balik gelap, dia tak gelap. Tu. Nak nampak dia borak dengan kita payah. Pasal apa? Jumpa klien, jumpa partner lah, jumpa pergi business trip lah, Allah. Nampak? Ya? Tapi ada orang, dia tak ada harta banyak, tak ada kedudukan. Tapi dia boleh senyum, dia boleh bersenda gurau, dia boleh bersukaria, ada masa dengan keluarga, ada masa dengan kawan-kawan. Itu maksud mawaddah, rahmah dan sakinah tu. Artinya ayat itu dia bukan ditujukan dalam konsep atau konteks kekeluargaan sahaja, tuan-tuan. Nampak? Maka sebab itulah, itu antara maksud rahmat. Dan salah satu lagi maksud rahmat, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Awlawiyat, rahmat di situ ialah sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang itu tanda rahmat. Sebab itulah pentingnya apa dia nak sebut dalam kuliah online kita sebelum-sebelum ni, puan-puan, yang nak sebut dalam kuliah online kita sebelum-sebelum ni, pentingnya 4 perkara dalam kehidupan seorang hamba. Pertama, keberkahan. Kedua, kerahmatan. Ketiga, keberkatan. Dan yang keempat, keredaan. Nampak? 4 ni amat penting. Ya? 4 ni amat penting, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa 4 benda ni, apa tadi anda sebut? Pertama, keberkatan. Kedua, kerahmatan. Ketiga, keredaan. Dan yang keempat ialah pengharapan. Silap. Pengharapan. Pengharapan iaitu raja'na ilallah. Iaitu mengharap sepenuhnya kepada Allah setelah dia berusaha dan berikhtiar. Jadi 4 benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kalau 4 benda ni tak ada, tuan-tuan, buatlah macam mana sekalipun, tuan-tuan, tak akan boleh. Nampak? Sebab apa yang berlaku itu semua atas izin daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kalau tengok ayat terakhir pada perenggan yang ketiga tu, masing-masing hijab 500 tahun perjalanan. Nampak? Tu nak sebut adalah jarak dia 500 tahun perjalanan. Nampak?
Maka ada riwayat mengatakan 500, ada riwayat mengatakan 700, ada riwayat yang lemah mengatakan 300. Maknanya ada khilaf di sana. Ada khilaf di sana, tuan-tuan. Jika tidak demikian, tentulah malaikat pembawa kursi itu akan terbakar disebabkan cahayanya. Betul? Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dalam kitab Sirat Nabawiyah, ketika Nabi Allah Musa dia minta sangat pada Allah ni. Puan-puan kita sedia maklum, para nabi rasul tak ada satu pun doa dia Allah tak kabul, tak ada. Semua Allah kabul. Semua doa permintaan nabi rasul Allah kabul. Tapi cuba kita lihat balik ni. Dalam Allah mengkabulkan permintaan hajat doa para nabi rasul, puan-puan cuba tengok. Tak ada seorang nabi pun yang tak diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat, tak ada. Tak ada. Kalau nak banding ujian pada kita, nak dibanding ujian nabi rasul, jauhnya puan-puan, subhanallah. Tak terkira jauh dia. Kerana itulah puan-puan, ketika Nabi Musa dia minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku melihat wajahmu. Boleh rujuk dalam kitab sirah yang dikarang oleh Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah. Ketika Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, tunjukilah aku cahaya wajahmu. Allah berkata Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau benar mu nak tengok wajahku, aku turunkan cahayaku dulu. Kalau cahayaku mu boleh tengok, lulus. Aku tunjuk wajahku. Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, sami'na wa ata'na. Makna Nabi Musa, akur. Kalau cahayaku mu boleh tengok, lulus. Aku tunjuk wajahku. Bila mana Allah Ta'ala turunkan cahaya tu, dia kata nurullah tu. Cahaya Allah tu, dalam riwayat mengatakan Nabi Musa alaihissalam pengsan, puan-puan. Pengsan. Kalau orang lelaki pengsan tengok apa? Tengok anak dara cantik. Pengsan. Lagi-lagi Pak Haji. Kedebab dia, perempuan. Pengsan. Ya? Kalau orang Tino, orang perempuan pula, tengok siapa? Oh, artis Korea lah. Pengsan dia tu. Tu sampai tak sedar diri nak pergi peluk artis Korea atas pentas tu. Kan pernah berlaku 3-4 tahun sudah. Terlampau. Tak terceritalah, perempuan. Nak bagi tahu tu, bila mana dalam riwayat mengatakan Nabi Musa Allah turunkan cahaya dia tu, kata nurullah tu. Sebab itu ada zikir yang anda pernah sebut dulu kan, bila mana diperbetulkan oleh para ulama, zikir hasbi rabbi tu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Dulu biasa kita sebut Nur Muhammad sallallahu, itu biasa disebut. Kemudian ulama tegur, perbetulkan. Daripada Nur Muhammad tukar pada Nabi Muhammad sallallahu, tukar Nabi Muhammad. Tapi salah tak kalau sebut Nur Muhammad? Tak salah. Kerana kita tak mengatakan cahaya Nabi mengatasi cahaya Allah. Mustahil. Tetapi ulama tasawuf dia pandang ditakuti syirik. Kenapa syirik? Ditakuti pengakuan kita cahaya Nabi Muhammad itu mengatasi nurullah. Itu yang diperbetulkan. Tapi kalau kata kita teruskan dengan Nur Muhammad sallallahu, boleh tak? Boleh. Sebab mustahil kita mengatakan cahaya Nabi Muhammad mengatasi cahaya Allah. Sedangkan cahaya Nabi pun diberikan oleh Allah SWT. Baik. Lalu pengsan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata kepada Allah, wahai Allah ya Rabb, cukuplah kerana cahayamu sahaja aku tak mampu untuk melihat, apa tak lagi wajahmu wahai Allah. Subhanallah. Nampak? Sebab tu kan, nak tengok betul tak betul, Puan tengok cahaya matahari cukuplah. Cahaya matahari. Kalau kita tenung matahari tu lama sikit, confirm rosak mata kita. Tak payah tenung lah puan-puan. Panas super petang ni pun cari tempat duduk. Puan-puan. Kan? Nampak Kak Rozia? Kanan, kiri. Kan? Pergi lagi kanan Kak Rozia. Dari tadi aku tengok tu. Kan?
Nak ceritanya, cahaya matahari yang Allah Ta'ala turunkan ni pun kita tak boleh tahan, Umar. Tak boleh tahan. Masuk kereta, kereta parking, panas. Masuk-masuk, buka tingkap. Confirm aircon nombor 5. Kalau nombor 10 ada, dia buka 10. Terbang tudung dia. Mustahil parking tempat panas, buka aircon nombor 1. Tak ada. Tak ada Umar. Tak ada. Dia mesti buka nombor 3, nombor 4. Sebab panas. Sebenarnya, yang masuk kereta bukan panas. Itu baru bahangnya. Baru bahang yang dikatakan panas itulah yang cahaya yang kita nampak hari ini pun dirahmati Allah SWT. Maka sebab itu dikatakan jika tidak demikian tentulah malaikat pembawa kursi itu akan terbakar disebabkan cahayanya. Terbakar. Sebab tu bila mana rumput kering, lama sangat kering kan, kerana panas, kalau orang campak api ke puntung rokok ke, confirm terbakar. Nampak? Baik. Arash adalah sebuah jisim yang terdiri daripada nur yang tinggi di atas kerusi. Ada ulang. Arash adalah sebuah jisim yang terdiri dari nur yang tinggi di atas kursi. Arash ni apa? Langit. Ya, baik. Gini dia perempuan ya. Arash ni langit, kursi ni yang apa nama ni, yang apa orang panggil, yang menghalang langit tadi daripada goyah. Itu bahasa mudahlah. Betul dikatakan arash sebuah jisim yang terdiri daripada nur yang tinggi di atas kursi. Dia duduk di atas. Sedangkan kursi berbeza halnya dengan arash. Ini berbeza yang dengan pendapat Hasan Al-Basri. Dikatakan al-kursi dari yakut merah. Dikatakan lagi dari permata hijau. Juga dikatakan dari permata putih. Yang lain mengatakan daripada nur. Namun yang lebih baik adalah tidak menentukan saja secara pasti. Para astronomi mengatakanlah bintang tertinggi. Terdapat beredarnya bintang-bintang atau tempat yang tidak ada bintang-bintang. Yang dikatakan oleh mereka itu adalah berada dalam wilayah yang mereka sebut zodiak. Itu nama bintang itulah. Para ulama menamakannya kursi. Sedangkan arash adalah atap makhluk, maka tidak ada sesuatu yang keluar daripada eranya. Itu sudah merupakan puncak pengetahuan manusia. Tidak ada tempat untuk menjangkau di belakang itu. Juga tidak ada tempat untuk mencari di atas itu. Disebutkan kursi itu makna lain baginya ialah yang menahan langit. Apa dia? Bintang gemintang. Bintang. Ya. Was-sama'i dzatil buruj. Ya. Demi langit dan bintang. Bintang ni yang kita nampak kecilnya. Kita nampak daripada bumi ni, yang kita nampak malam-malam tu kecilnya. Sebenarnya perempuan, bentuk bintang ni sangat besar. Kalau dalam ilmu sains, besarnya bintang itu perempuan seperti besarnya planet yang ada di langit. Salah satu planet, bumi lah. Salah satu daripadanya. Dan tengok bintang itu pula perempuan, dia pun tidak bertiang. Nampak? Dia pun tidak bertiang perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu dikatakan juga tidak ada tempat untuk mencari di atas itu. Tak ada apalah. Kosong. Tak ada apa kosong. Sebab itu hebatnya zaman dulu tak ada peta, tak ada maps. Waze pun tak ada seperti hari ni. Maka orang dulu digunakan petunjuk arah dengan cara bintang. Dengan cara bintang. Terutamanya orang yang yang bawa bot, bawa sampan, maka mereka menggunakan bintang itu sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah. Dan sebab itu kaedah kiblat perempuan, salah satu kaedahnya ialah dalam ilmu falak melihat bintang. Lihat bintang. Bintang yang dimaksudkan dari sudut kaedah falak, asas sajalah ya. Dari sudut kaedah falak, bintang yang perempuan tengok kiblat itu bukan bintang yang seputih-seputih tu. Kadang-kadang waktu malam kalau perempuan tengok ada bintang yang perempuan tengok dia manjang. Tapi dia mesti sengit. Dia panjang. Maknanya supaya ada macam 4-5 ketul bintang, dia panjang tapi dia sengit. Itulah kiblat kita buat. Dan kadang-kadang kalau perempuan tengok, bila cek balik, sama kiblat dengan rumah kita. Subhanallah.
Itu arah kiblat lah. Cara lain daripada arah kiblat menggunakan tiang. Menggunakan tiang. Sebab tu orang dulu kala nak tentu waktu solat menggunakan cahaya lah. Malam macam mana, subuh macam mana, zuhur macam mana, asar macam mana. Hari ini tak payah dah. Semua dah tersedia. Nah, semua dah tersedia tuan-tuan. Zuhur ke berapa, asar ke berapa, maghrib ke berapa, isyak ke berapa, subuh, semua tersedia. Hari ni Bilal Masjid Surau pun tak payah lagi dah tuan-tuan nak betulkan jam-jam azan. Atau pergi kat luar ke tengok langit dah maghrib ke belum, tak payah dah. Dia pun tunggu azan. Allahu Akbar. Lepas tu kalau tanya Bilal, pukul berapa Zuhur? Dia tengok jam. Pasal dia download kan. Oh, 1-3 minit. Dia pun tak ingat. Dia tak ingat. Tapi kalau Bilal dulu-dulu, dia ingat. Zuhur apa? 1:30. Asar 4:20. Maghrib 7 suku. Isyak 8 suku. Pasal apa? Dulu kalau ada pun contoh. Bilal dulu dia bertugas, dia kena betulkan waktu jam tu. Jadi jam lama ni kalau perempuan tengok, dia kena betulkan sendiri ni. Jadi ingatan tu lebih kuat. Hari ni ganti yang atas tu. Yang atas tu bukan Bilal yang betulkan. Dia sendiri yang automatik perempuan. Sungguh perempuan. Jadi sekarang ni bukan Bilal jaga masa jaga Bilal. Tak betul ke? Ya perempuan. Kan betul dia borak kan, dia borak sehingga dengan jemaah lain borak. Azan, nampak? Kalau tak bunyi silat-silat gaya, kalau rosaklah bunyi jam tu pula, dia boleh ikut tahu-tahu dah gelap. Dah isyak rupanya. Orang kat luar rumah maki Bilal tu lah. Tak bunuh boleh. Pasal apa? Sebab tak bunyi-bunyi. Pasal apa tak azan? Lah, minta maaf lah. Tak bunyi-bunyi. Dia makan dah isyak. Kan? Bukan sini perempuan. Ni cerita Bandar Mersing. Di Johor Bahru. Baik. Okey. Allah berfirman, surah Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, jika mereka berpaling tidak mahu beriman, hendaklah engkau katakan yang mencukupi hanyalah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal dan Dia Tuhan Arasy yang besar. Baik. Puan-puan, ayat ni bagus, amalkan puan-puan tiap-tiap hari, amalkan 11 kali. Amalkan 11 kali puan-puan. Ya. Tiap-tiap hari amalkan 11 kali. Lepas puan-puan amalkan 11 kali ni puan-puan, puan-puan doa pada Allah agar dicukupkan segala nikmat kehidupan. InsyaAllah. Walau tak banyak, tapi puan-puan rasa kecukupan. Ni fadilat dia. Ni kelebihan dia pula ayat ni. Amalkan. Lepas tu orang tanya pula, Ustaz, ada dalil ke? Itu nak tampar tu. Sikit-sikit tanya dalil ni lah kepala Pak Wahab ni buat. Pak Wahab. Sambung sendirilah. Kan? Sikit-sikit tanya dalil. Ni golongan Cik Wahab, Pak Wahab ni gitulah. Kan? Jangan ulama tasawuf dia menolak sufi, dia menolak. Kita tak mau terima. Ini amalan para ulama tasawuf. Amalkan 11 kali. Nampak? Kenapa tak 12 Ustaz? Tu kena ngaji tu. Ngaji tasawuf ni seronok tapi penat. Mula-mula pening, lama-lama baru tahu. Kalau 12, kalau 14, dia panggil genap ganjil. Tak nampak mulut perempuan. Genap ganjil. Kalau 12, 14, 16. Genap kan? 11, 15. Ganjil kan? Sebab itu perempuan, malam Al-Qadar itu perempuan, malam genap, malam ganjil. Nampak? Maknanya ada kelebihan. Sebab itu diletakkan 11. Ustaz, kenapa tak 9? Kalau kau malas, 9 lah. Susah betul nak jawab perempuan.
Ya, akhir zaman hari ni puan-puan, banyak orang suka guna hujah akal. Kenapa tak 9, kenapa tak 6, la haula wala quwata illa billah. Penat puan-puan. Sambut maulid, dalil ada dok. Apa lagi? Macam-macam. Ya. Baru ni ada isu apa? Isu apa nama, merendis pada kereta. Doakan pada kereta. Ya. Dia ada khilaf lah di sana pun puan. Tapi golongan-golongan ni kata apa? Haram. Ya. Bid'ah dolalah dia kata. Sebab tu puan, senang tak? Karena golongan-golongan ni mereka menolak pandangan-pandangan tasawuf, dia tolak. Pandangan-pandangan sufi dia tolak. Kaul-kaul ulama muktabar dia tolak. Sebab tu kena hati-hati. Jangan sampai kita kita terpengaruh lah. Tu yang bahaya. Kalau terpengaruh tu yang bahaya puan. Jadi kalau semua nak dalil puan, kita pakai handphone ni pun tak ada dalil ni. Bid'ah ni. Bid'ah dolalah ni. Bukan orang tua-tua panggil bukan bid'ah, berda'ah. Maksud tak? Orang tua-tua kita, orang ni berda'ah aja. Berda'ah orang tua-tua dulu. Arwah opa nak selalu sebut, berda'ah yang kau ni, berda'ah ya. Kita tak kerti dulu berda'ah kan. Ngaji, oh bid'ah rupanya. Orang Melayu kan semua short form. Semua short form. Semua short form. UAK, UAD, U apa lagi? Macam-macam U ada puan. U saja, huruf lain tak ada katnya. Jadi kalau kita faham berda'ah, kau ni berda'ah saja. Kenapa? Kau ni mereka-reka je. Kau ni mengada-adakan je. Itu bid'ah lah tu. Bid'ah tu maknanya mengadakan benda yang tiada. Bid'ah mengadakan benda yang tiada. Bid'ah. Dakwah lain. Ejaan lebih kurang. Dakwah artinya menyeru, mengajak. Bid'ah arti mengadakan benda yang tiada. Maksudnya apa? Benda yang Nabi tak buat tapi diadakan. Tetapi jangan lupa pula dalam hadis Nabi sebut. Maka bid'ah itu terbagi dua. Bid'atul dolalah, bid'atul hasanah. Dolalah, Nabi tak buat, ulama tak pegang. Hasanah, Nabi tak buat. Tapi ulama berpegang boleh buat. Nampak? Macam mana jadi boleh? Selagi mana perbuatan tadi tak terkeluar daripada syarak. Tak terkeluar daripada syarak itulah dia berpegang pada ijma' qaul ulama. Ijma' qaul ulama. Pada qaul ulama dipanggil qiyas. Pada ijma' dia dua, ijma' qaul, pada qaul itu dipanggil qiyas ulama. Nampak? Ya. Jadi yang kita buat supaya tahlil, supaya zikir, supaya kunut, supaya maulid rasul, ya, itu semua diambil berdasarkan qaul ulama yang dikiaskan oleh para ulama, ulama. Okey. Jadi amalkan 11 kali. Siapa amal, lepas amal tu dia doa, maka Allah akan mencukupkan segala nikmat dia. Allah akan mencukupkan segala nikmat kehidupan dia. Allah Ta'ala menyifatkan Al-Azim kerana aras merupakan makhluk yang terbesar daripada Rasul, dan yang terbesar dan Rasulullah SAW telah membuktikan tawakal sebagaimana yang diperintahkan oleh kerana dikaukan sebagai Sayyidul Mu'ahidin dan Rabbul Arifin. Sudah tentu tawakal di sini bukan berarti tanpa usaha. Sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang, bahkan Nabi juga diperintahkan agar berusaha. Al-Azim di situ Maha Agung. Al-Azim di situ Maha Agung. Azim. Asal kalimat ta'zim, azim. Ya, ta'zim. Ada orang Johor sini, orang Johor. Tak ada orang Johor. Tak ada. Yang online petang ni ada orang Johor. Johor Darul Ta'zim. Tanya orang Johor, apa tu ta'zim? Dia kata, tak tahulah Ustaz. Aku campak di Singapura.
Selama hidup Johor takzim, tak tahu takzim. Takzim maknanya keagungan. Itu yang Sultan Johor tu lain macam tu. Dia punya ketegasan lain macam. Kan? Mungkin adalah dia punya hikmah dia tu. Pasal apa? Nama takzim tu keagungan, kehebatan. Ya? Keagungan ataupun kehebatan. Maka sebab tu dia katakan apa? Cuba tengok ya. Sudah tentu tawakal di sini berukur bukan berarti tanpa usaha. Ingatlah nak sebut sebelum ni. Orang yang nak tawakal, syarat utama wajib usaha ikhtiar. Sedangkan Nabi juga diperintahkan agar berusaha. Nampak? Puan-puan datang ke surau petang ni pakai face mask. Ni kira usaha puan-puan ni. Beli face mask usaha. Pakai face mask ikhtiar. Kena faham tu? Ada orang dia tak faham. Usaha ikhtiar sama dia kata. Tak sama. Usaha, beli. Pakai ikhtiar. Dah beli, dah pakai. Lepas tu, baru boleh tawakal. Bila tawakal, maksudnya tawakal. Maksud tawakal. Ikhtiar, duduk jarak. Ikhtiar tu. Apa nama ni, pakai apa? Sebelum datang tadi, isi nama, scan ke. Lepas tu datang, apa nama ni, ikhtiar. Apa nama, duduk jarak dan sebagainya. Tawakal lah. Kena tak kena, bukan kerja kita. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah anda sebut amalkan. Okay? Amal apa nama, sebab tu jangan, sebab itu ya. Selalu anda ingatkan, jangan bila ditimpa musibah, bencana, sakit dan sebagainya baru kita doa. Sebab tu jadikan amalan harian. Jangan ketika musibah baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Doa bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Masa ni lagi kena banyak bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada orang ketika sakit baru dia minta Allah sembuh. Ketika sihat, dia tak minta Allah berikan kesihatan. Nampak tak? Bila sakit baru, ya Allah sembuhkan aku. Jadi hari-hari. Sebab doa ni benda yang paling Allah suka ialah permintaan hamba pada dia. Paling dia suka. Mintalah berapa kali, berapa banyak, mintalah Allah suka. Tengok ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Satu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dua ayat ni dia ada kaitan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mereka bertanya mana aku, jawab sesungguhnya aku amat dekat dengan mereka. Siapa mereka? Siapa aku tu? Allah. Ujibu da'watan da'i da'an. Mintalah pada aku kerana aku akan memberi, aku akan mengkabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, Allah berfirman, ud'uni, minta dengan aku kata Allah. Astajib lakum, akan kuperkenankan, aku kabulkan kata Allah. Allah ni pula pelik. Lagi banyak lagi dia suka. Itulah hebatnya, hebat Allah. Lagi banyak minta lagi Allah suka. Kita pula lain. Lagi sikit minta lagi suka. Asyik minta mula pening kepala. Asyik minta dia kata la haula wala quwata illa billah. Tengok. Puan-puan cuba baca sejarah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. Diriwayatkan Ibnu Battuta ni antara benda dia paling takut ketika dia jadi gubernur, ya, Ibnu Battuta ketika jadi gubernur, benda paling takut kalau rakyat tak datang minta kat dia. Pelik kan? Tapi itulah caranya kalau orang yang benar keimanan. Bukan hari ini lain pula. YB pula takut asyik datang minta. Padahal kerja dia tu. Dia kan YB, wakil rakyat. Kan? Bukan YB Malaysia. Ni YB Isketan Bola. Ni. Jangan salah faham. Ibnu Battuta ketika dia gubernur, benda paling takut kalau satu hari tak ada rakyat datang minta ke dia. Allah ni pula lagi banyak minta, lagi dia suka. Tapi ustaz tak kabul-kabul pun, bila orang kata tak kabul-kabul, maka cuba cek balik macam mana cara kita berminta. Kita minta acuh tak acuh.
Kita minta acuh tak acuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah lebih suka doa hambanya dua. Pertama, doa ketika menangis. Yang kedua, doa ketika dalam keadaan benar-benar mengharap. Maksud mengharap, nada dia, nada. Ya Allah, itu nada, nada. Ini minta Allah Ta'ala kurniakan kesihatan. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kesihatan ke aku ya. Dia ingat Allah ni kawan dia ke, best friend dia ke. La ilaha illallah. Kita nak sesuatu dengan suami kita punyalah merayu, ya Allah. Bolehlah bang, abang, Allah. Abang cakap je nak masak apa. Besok ayang masakkan. Tak masak-masak sampai hari ni. Tuan-tuan ya. Kita dengan Allah kena minta gitu. Kalau boleh doa lah kan. Sampai, ibarat kata doa tu sampai menggigil tangan. Ada orang tanya anak, Ustaz, kenapa saya, dia perhati ke kita. Dia perhati, dia tanya, Ustaz, saya nak tanyalah Ustaz, kenapa Ustaz doa sampai menggigil tangan, sampai goyang kepala, kenapa Ustaz? Anak jawab mudah. Anak kata bila kita berdoa ni, bila kita berdoa sampai tak begitu, sampai kepala kita begitu, anak kata, menandakan kita betul-betul mengharap sungguh pada Allah. Tu panggil roja'na ila Allah. Tuan-tuan. Itu bila orang tanya, Ustaz, ada tak hajat Ustaz Allah tak kabulkan? Ada. Tapi sikit anak kata. Tapi banyak Allah kabul. Betul? Tapi anak bila duduk balik, benda yang Allah tak kabul ada sebab. Antara benda yang anak selalu minta pada Allah, bukan bertahun, dah berbelas tahun, anak minta nak berhijrah perempuan ke Saudi. Lama dah minta tu. Anak balik Malaysia 2006, sampai hari 2021 dah hujung dah. Tak tercapai-capai. Ada sebab. Tanya Tok Guru kita, pasal apa Syekh? Padahal bukan nak pergi mana, bukan pergi Amerika, pergi Hawaii ke. Aku nak duduk Saudi ni, nak duduk dekat Mekah, dekat, senang pergi Masjid Haram. Senang ngaji lagi, senang gitu gini. Syekh jawab apa? Mu fikir senang Masjid Haram, mu fikir nak mengaji, mu fikir gitu. Mu tak fikir tempatmu perlukanmu. Oh, Syekh tegur kita balik. Kalau tempatmu tu dah alim tak apa. Tempatmu belum alim, maka Allah tak izinkan lagi. Cuba aku juga. Aku nak balik negara aku. Duduk Syria. Aku nak negara aku. Tapi Allah tak izinkan. Sebab apa? Sebab negara aku bergolak. Orang sini perlukan aku lagi. Kalau aku balik, macam orang sini. Syekh kata gitu. Nampak? Jadi kita kena ada positive thinking. Tu. Makanya Ustaz, ada tak benda Allah tak kabulkan? Ada. Tapi sikit sangat. Banyak Allah kabulkan dah. Allah ni perempuan ni, Allahu Akbar, naik bulu roma ni. Allah ni, benda terdetik saja. Benda terdetik, baru terdetik. Ada jemaah anak, dia cerita ke anak. Dia kata, Ustaz, betul lah Ustaz cakap. Ustaz cakap mesti betul lah. Oh, belum tu. Ustaz cakap mestilah betul. Apa dia? Ustaz, saya memang daripada Malaysia. Dah lama lah Ustaz. Teringin nak jumpa Ustazah Asma Harun, dia kata. Aku kata, kau nak teringin nak jumpa. Aku tak jumpa-jumpa lagi. Kan tak kat Dasyam, kat Dasyam dah jumpa Ustazah Asma Harun. Dah jumpa belum? Belum Dia kata, Ustaz, dia kata nak jumpa. Padahal dia jemaah lelaki, bukan jemaah perempuan. Kata lain macam pula kau ni. Dia jumpa Asma Harun buat apa? Kan? Asma Harun aku kata kan? Itu terdetik itu. Dia mau balik umrah, baru 3-4 hari, tapi kena kuarantin kat rumah ni, 10 kuarantin tu 7 hari kat rumah. Hari keempat lah kuarantin. Dia cakap, dia menangis. Dia telefon. Dia kata, Ustaz, ya Allah. Saya duduk dekat Masjid Haram sehari sebelum nak balik. Dia duduk dia nak balik, esok tu nak balik kan. Rasa rindu nak balik kan. Dia terdetik tau. Dan memang kau tahu Ustazah Asma memang ke sana pun. Kebetulan memang Ustazah Asma memang di sana pun kan. Dia terdetik. Tak tahu apa hal dia nak jumpa Ustazah Asma. Orangnya pun tak muda sangat, dalam 40-an pun kan. Kalau mungkin dia teringin nak jumpa. Dia kata terdetik. Dia tak minta pun macam ni. Tak minta pangkat apa pun, dia terdetik. Allah nak jumpa Ustazah Asma hari tu. Allah tu kan dia maha mengetahui kan. Niat dia betul tak betul, Allah tahu lah. Tapi niat dia betul tu perempuan. Kuasa Allah
Ustazah Asma nak hantar jemaah balik ke airport Jeddah, tuan. Dia terselisih Ustazah Asma, tuan. Dia jumpa Ustazah Asma, dia pun cerita, Ustazah Asma pun doa untuk dia, ada video dia rakam. Terus terdetik tu. Kalau tak ada terus. Yang terbaru, tuan, ini kisah benar semalam, berlaku pada diri anda sendiri. Semalam balik daripada KL, tuan, anda berhenti satu kedai. Cakap dengan isteri anda, selalu berhenti kedai depan ni, tak pernah buka kedai ni. Anda kata, kedai sebelah ni yang tak pernah buka pun ni. Tak sampai 2 minit, tuan, tiba-tiba tuan kedai tu hantar barang, dia buka kedai dia. Isteri kata apa? Awak tanya lagi, tak sampai orangnya. Baru terdetik ya. Subhanallah. Sebab itu kalau niat yang baik, pasti Allah kabulkan. Kalau niat kita betul-betul kerana Allah, InsyaAllah. Tapi kalau ada niat yang hajat yang tak kabul, pandang positif. Ada sebab kenapa Allah tak bagi, ada sebab kenapa Allah belum kabulkan. Ada sebab, pandang positif. Kerana banyak yang Allah dah beri daripada yang Allah tak beri. Banyak banget. Banyak benda Allah dah beri daripada yang tak diberi. Yang dah dibagi banyak, yang tak dibagi sikit kalau kita kira-kira. Baik. Pernah seorang Arabi berkata kepada Rasulullah SAW, apakah aku ikatkan untuk atau aku tinggal begitu saja dan bertawakal? Rasulullah menjawab, ikatlah dan bertawakal. Nampak? Kisah dia gini ya. Dalam ni ada cerita tak? Kita tak ada. Okey, tak ada. Kisah dia begini ya, unta ni dia tak cerita habis. Sahabat dalam riwayat mengatakan namanya Ruwaikiyah. Dalam riwayat mengatakan namanya Ruwaikiyah. Dia bawa unta lalu nak solat. Dalam riwayat mengatakan solat asar. Tiba-tiba dia bertemu Rasulullah. Tiba-tiba puan dia turun unta, dia tinggalkan unta dia jalan, lalu Rasulullah nampak. Rasulullah pun tanya, kenapa kau biarkan unta kau begitu saja? Ni ayat dia. Kenapa kau tinggalkan, kau biarkan unta kau begitu saja? Kenapa kau tak ikat? Kata Ruwaikiyah, dia kata apa? Ya Rasulullah, bukankah aku nak solat? Bukankah unta dalam masjid? Maksudnya apa? Aku nak solat, nak menghadap Allah. Unta dalam masjid, dalam rumah Allah. Maknanya gini, puan. Takkanlah Allah tak jaga unta aku. Itu ceritanya. Takkan Allah tak jaga unta aku nak solat. Unta dalam masjid. Takkanlah Allah biarkan unta ku ni orang curi. Nabi kata apa? Nabi kata, ikatlah baru engkau berserah pada Allah. Nampak? Ikat baru serah. Kita parking kereta. Buka pintu kereta dan surau. Buka-buka, pintu biar terbuka. Kawan kata, Kak tutup. Tak apalah. Nak pergi surau, nak pergi kuliah. Takkanlah pintu kereta Allah tak jaga. Tuan-tuan, confirm pun dapat kuliah, kereta dia syahid. Confirm. Orang tengok terbuka, confirm dia biarkan laptop dia, emas dia, duit dia, confirm syahid lebuh raya. Confirm. Apa konsep dia? Tutup pintu, kunci pintu, bawa keluar laptop. Itulah konsep yang baru boleh tawakal. Baru boleh tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Rasulullah bersabda, ini yang terakhir ya. Kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tentu dia memberikan rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang waktu pergi berlapar dan waktu petang dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Betul. Burung keluar pagi-pagi cari rezeki. Balik kenyang. Ya, balik dia kenyang. Ini kan pula makhluk yang bernama manusia, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita syarahkan pada petang yang berbahagia ini dapat sama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara dan membimbing kehidupan kita duniawi sampai ukhrawi insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan. Ini soalan daripada online macam mana? Sekejap ya, yang online kalau ada nak tanya soalan, anda tanya yang dekat surau dulu ya. Lepas tu baru anda tanya yang dekat online. Standby ya. Silakan.
yang di surau. Hmm, kurang jelas. Ya? Oke. Ya, oke. Gini Bapak ya, sekarang kita sudah maklum untuk mengambil apa standby untuk mengambil dos yang ketiga ataupun booster lah macam itu ya. Kalau kita ikut kaedah fiqh, kalau kita ikut kaedah fiqh, konsep dia sami'na wa ata'na 'alal umri. Taat patuh pada pemerintah selagi mana suruhan itu tidak bercanggah dengan syariat berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Jadi bahasa mudahnya begini umpamanya, kita ada mufti, mustahil mufti itu seorang yang nak merosakkan kita. Namanya mufti atau ulama, mereka itu golongan yang ingin menyelamatkan kita. Ya. Namanya mufti, namanya ulama, ini golongan-golongan yang nak menyelamatkan kita. Baik. Kalau ikut kaedah fiqh, la dirar wa la dirar. Tidak mudarat dan boleh memberi mudarat. Dan bukanlah kerja kita pula mengatakan, bukanlah kerja kita bab vaksin itu pula kita tak tahu. Jadi kita tak tahu. Adapun kerana vaksin itulah menjadi mudarat pada dia, selepas berlaku itu mudarat pada dia, itu satu ketetapan dengan qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Dan dia juga bergantung kepada antibodi kita puan-puan. Sebab itu, ada dua antibodi. Satu antibodi dunia, satu antibodi akhirat. Maka perlu seimbang. Kerana itu, amalan-amalan seperti zikir, ayat-ayat Quran ni, kita kena amalkan bukan masa ni ya. Sebelum ni dan juga akan datang. So itulah antibodi yang terkuat. Sungguh. Anda perempuan kurang sihat baru-baru hampir 2 minggu perempuan. Kena food poisoning. Paling teruklah perempuan. Pelbagai macam ubat. Ubat doktor. Macam ubat. Sampaikan doktor pakar bagi 8 jenis ubat kat Asia. Aku kata ini ubat. Ini memang cekik ni. Ubat. 6 hari anda makan. Makan sihat. Kena balik. Lemah balik ubat. Tapi anda gagal kerja kuliah online semua. Tak pergi kuliah lah. Mana yang online, anda buat online. Mana yang kuliah maghrib, anda minta buat online. Buat lepas isyak kan, kata. Kita boleh cakap, nak gerak tu lah selemah. Food poisoning paling teruk lah. Jadi perempuan, kita pun amalkan zikir itu, ayat itu perempuan. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita makan buah kelapa, air kelapa, ya, kemudian makan madu, amalkan 3 hari turut-turut, baca ayat syifa, baca ayat ruqyah perempuan, alhamdulillah. Akhirnya ubat doktor tak habis. Jadi maknanya ayat Quran itu sebagai antibodi kita. Selebihnya baru kita bertawak, selebihnya baru kita bertawakal tu Allah, bertawakal tu Allah. Kita gitu. Tapi kalau katalah kita bukan golongan yang memerlukan benda tersebut, atau tak payah ambil pun tak apalah. Yang kita difahamkan pun golongan frontliner, high risk dan 60 tahun ke atas. Jadi kalau kata kita bukan frontliner, bukan high risk, belum 60 tahun ke atas, anda pun ada bertanya kepada doktor yang terbabit, dia kata, tak perlu ambil, dia kata. Cumanya setakat ini Arab Saudi, SOP dia, umrah yang Sinovac kena ambil booster. Sebab tu anda kata, kalau tak nak ambil, tunggulah tahun depan, kerana SOP boleh berubah-ubah. Macam juga, Saudi keluar arahan tahun lepas. 60 tahun ke atas tak boleh umrah masa tu. Awal tahun-tahun ni, dia keluar arahan 60 tahun ke atas dah boleh umrah, nampak? So SOP manusia dia boleh berubah. Jadi mana tahu umpan ya. Tahun depan Saudi pun kata tak perlu lagi lah booster walaupun Sinovac. Alhamdulillah.
Sekarang yang ramai ambil booster ni sebab nak pergi umrah. Dah tak sabar kan? Tapi tunggulah mata tahun depan Saudi kata tak payah. Macam kuarantin. Kalau Saudi kena kuarantin. Sekarang dah tak apa? Tak payah. So, SOP manusia dia boleh berubah. Ya? Itulah kaedah dia. Allah. Okey, yang online, ada soalan yang online? Assalamualaikum Ustaz. Salam, Saya nak silakan. tanya. Ya. Ini pasal fiqah lah kan, solat lah. Selalunya Ya. kita kalau bagi salam, kita selalu baca yang Allah, satu kita baca yang dah lupa pula saya. Lepas tu Betul. mengatakan benda tu tak perlu dibaca. Itu kata bid'ah pula. Sedangkan kita dah amalkan ayat tu. Lepas tu dia kata, macam mana saya serba salah, sama ada nak ikut yang diorang punya ke atau saya nak buat saya yang selalu amalkan. Okey, baik, faham. Okay. Baik, soalannya ini biasa kita buat gabut. Anak yakin, anak buat dan pun pun ada yang buat. Okay? Anak terus soalannya. Iaitu amalan yang selepas bagi salam kita baca apa? Baik. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Betul aja ya? Okey. Lepas tu kita bagi salam yang ke kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min syarri ma sana'tu. Soalan Hajar ni kata, ada kata tak payah buat sebab ada bid'ah dia kata. Bid'ah pula. Puan-puan, Hajar ni orang Sentosa ni. Ayat yang kita baca tu tidak bid'ah sebab itu perbuatan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis 40 ada dalam hadis tu puan-puan. Macam mana tiba-tiba ada orang kata bid'ah? Ini bahaya. Jadi ajar puan-puan semua yang dah biasa buat teruskan, tak salah. Sebab benda itu ada dalil dalam hadis 40 ada. Dalam hadis 40 Mustafa Abdul Rahman ada di sana hadis tersebut. Okey. Jadi maknanya bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca tu, tak jadi masalah dan bukan bid'ah. Itu sah, ya, tidak salah. Berkata dia kata dia menambahkan benda yang Nabi tak buat, dia cakap. Masalah juga tu. Okey. Dia sebenarnya sebenarnya dia tidak menambahkan perbuatan sebab itu bukan perbuatan. Dia bukan perbuatan dipanggil fi'li dan dia bukan perbuatan yang dipanggil qauli. Dia bukan. Dia perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah pernah buat. Kalau tengok dalam hadis tu daripada Aisyah radhiyallahu puan-puan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak apa aja. Pada anak faham ni golongan yang macam mana? Teruskan tak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Habis Jadi anda rasa kita berhenti sekali itu dahulu insyaAllah. Kita jumpa lagi, kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita huraikan pada petang ini jadi ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Jadi kita akhirkan dengan doa, mohon keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din ya Allah wa 'allimna ta'wila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Cuma satu makluman ringkas sajalah bagi puan-puan yang mungkin yang dah perasan, mungkin ada yang tolong forward pada grup WhatsApp. Ini yang terbaru, kalau ada puan-puan siapa-siapa yang online pun yang berhajat untuk menyumbang lampu solar. Bukan lampunya, duitnya kita beli di sana, iaitu kita akan pasang di beberapa buah kampung, masjid dan surau, lampu solar. Satu set lampu solar tu RM430 saja. Jadi siapa yang nak menyumbang secara individu, keluarga ataupun perkongsian, kalau cukup 430 boleh serahkan insya-Allah. Jadi kita akan kumpulkan dulu, kita akan beli. Tarikh akhir insya-Allah pada sebelum 20 November. Tarikh akhir sebelum 20 November. Mudah-mudahan dengan pasang lampu ini, terutama waktu malam lah, dapat menerangkan kawasan masjid surau di kampung-kampung saudara Islam di sana. Mudah-mudahan ini asbab terangnya juga kubur kita nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ya, sekali itu sudah kita sampaikan. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.